Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Pengetua Encik Jumari bin Hashim, rakan-rakan penolong kanan, rakan-rakan ketua bidang, rakan-rakan guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa semula dalam perhimpunan maya kita pada minggu ini. Dan kali ini giliran cikgu pula selaku penolong kanan co-curriculum untuk menyampaikan sedikit maklumat atau taklimat yang berkaitan dengan kegiatan co-curriculum di sekolah kita pada tahun ini. Seperti kita sudah maklum, tahun ini sahaja para pelajar hanya turun sekejap sahaja ke sekolah, dan selepas itu anak-anak pelajar berpindah dari rumah.
Jadi ini bermakna kegiatan co-curriculum pun tidak dapat kita laksanakan secara bersemuka. Di peringkat sekolah kita pada hari itu, pihak sekolah telah mengambil keputusan dan ketetapan untuk memberikan latihan kepada para pelajar untuk menggantikan perjumpaan bersemuka kegiatan co-curriculum itu. Dan latihan co-curriculum itu kita salurkan melalui guru tingkatan, dan guru tingkatan akan menyebarluaskan dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram kelas masing-masing. Jadi cikgu minta anak-anak pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 4 sila cek balik tugasan yang telah diberi itu dah siapkah tidak. Kalau dah siap, di mana anda simpan. Dan kita tak tahu bila anda akan turun ke sekolah. Cuma cikgu nak ingatkan, apabila anda dah turun ke sekolah nanti, sila bawa bersama tugasan itu untuk tujuan dokumentasi. Okey, seterusnya berkaitan dengan pertandingan online yang pelbagai jenis untuk menggantikan pelbagai jenis pertandingan bersemuka selama ini. Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak dengan bantuan Pejabat Pelajaran Daerah Miri telah menganjurkan pelbagai jenis pertandingan di bawah IMAS, iaitu I-Mansang Anak Sarawak, dan juga IMSS Sarawak Sport Challenge. Jadi untuk itu, dengan adanya penyertaan pelajar dari sekolah kita, disebabkan sekolah kita ini merupakan sekolah yang paling ramai pelajarnya di Miri ini, PPD Miri telah memenangi penyertaan terbanyak dan pencapaian terbaik dalam IMSS Sarawak Sport Challenge ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan guru yang terlibat dalam membantu dan membimbing para pelajar untuk menyertai pertandingan ini. Terima kasih juga kepada pelajar yang menyertai pertandingan ini. Tahniah kepada pelajar yang berjaya. Jadi bagi cikgu, berjaya atau tidak dalam pertandingan ini, itu soal nombor 2. Yang lebih penting ialah penglibatan anda. Sebab apabila anda menyertai pelbagai jenis pertandingan dalam pelbagai peringkat, nanti penglibatan anda itu akan direkodkan dalam PAJSK. Dan markah PAJSK itulah sebenarnya yang akan membantu anda untuk melanjutkan pelajaran ke IPT selain daripada keputusan SPM atau keputusan STPM anda itu. Selain daripada itu, untuk memberi ruang dan peluang kepada pelajar sekolah kita yang ramai ini, maka sekolah kita telah menjadi tuan rumah untuk pertandingan Carnival E-Co-Curriculum. Kita telah bekerjasama dengan 4 buah sekolah, iaitu SMK Baru, SMK Johor, SMK Datuk Permaisuri dan SMK Pujut, yang mana kita telah menyediakan pelbagai pertandingan mengikut kegiatan co-curriculum, iaitu kelab dan persatuan, sukan dan permainan, dan unit beruniform. Untuk pengetahuan semua, penyertaan pelajar kita dalam pertandingan kelab dan persatuan ialah seramai 1,105 orang. Manakala untuk sukan dan permainan pula seramai 1,593 orang, dan untuk unit beruniform pula seramai 875 orang. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang terlibat dalam menjayakan Carnival E-Co-Curriculum ini, sama ada dalam membina soalan, membina aktiviti untuk dijawab oleh pelajar, dan dalam masa yang sama juga membantu pihak sekolah untuk memastikan anak-anak pelajar menyertai pertandingan tersebut. Selain daripada itu, banyak juga pertandingan-pertandingan lain yang telah kita sertai untuk rekod setakat bulan penghujung bulan 10 hari itu. Untuk peringkat daerah, pelajar sekolah kita yang terlibat dengan aktiviti sukan seramai 10 orang, untuk aktiviti co-curriculum pula seramai 50 orang. Untuk peringkat negeri pula, untuk kegiatan co-curriculum, pelajar kita seramai 7 orang terlibat. Peringkat kebangsaan, pertandingan yang melibatkan co-curriculum seramai 31 orang pelajar. Dan untuk pertandingan peringkat antarabangsa pula,
pelajar kita yang terlibat ialah seramai 17 orang. Jadi tahniah kepada pelajar yang terlibat, dan tahniah juga dan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang berhempas pulas untuk membantu pelajar-pelajar tersebut menyertai pertandingan ini. Selain daripada itu, di penghujung tahun ini dalam bulan 10 hari itu, kita mendapat kabar gembira berkaitan dengan penglibatan pelajar dalam pertandingan co-curriculum ini. Ada 3 pencapaian kita yang membanggakan. Yang pertama ialah dari adik Ku Zhengzi dari tingkatan 1 Anggrek. Beliau telah menyertai pertandingan golf IMSSS Sarawak dan beliau telah mendapat johan peringkat negeri, dan beliau telah mewakili negeri Sarawak ke peringkat kebangsaan. Tahniah adik Ku Zhengzi. Yang kedua pula ialah adik Rafael Wong Li Zuan, juga dari tingkatan 1 Anggrek. Beliau telah mewakili Miri ke pertandingan pingpong juga under IMSS Sarawak, dan beliau telah mendapat tempat kedua peringkat negeri Sarawak, dan beliau juga telah mewakili negeri Sarawak ke pertandingan yang sama di peringkat kebangsaan. Tahniah adik Rafael Wong. Selain daripada itu, kita juga telah menyertai pertandingan video keselamatan jalan raya anjuran kumpulan perangsang Selangor Berhad. Kita telah menghantar 2 orang pelajar untuk melakonkan watak dalam video tersebut berkaitan dengan keselamatan jalan raya, dan tahniah. SMK Merbau telah menjadi johan peringkat kebangsaan dengan mengalahkan 29 buah sekolah menengah lain di seluruh Malaysia. Jadi 2 pelajar yang tersebut ialah adik Sylvia Jazlyn Budin dari tingkatan 5 Begonia dan adik Damian Lim Hock Chen dari 5 Alamanda. Juga terima kasih dan tahniah kepada Cikgu Hamiza atas usaha, inisiatif dan kesungguhan dalam menghasilkan video ini, memberi peluang kepada pelajar, dan sekaligus inilah imbalan dia, pencapaian di peringkat kebangsaan kita menjadi johan. Jadi keseluruhannya, suka nak diingatkan bahawa penglibatan co-curriculum ini tidak akan terhenti di sini. Sekarang ini sudah masuk bulan November. Ada lagi beberapa pertandingan yang masih dipertandingkan, dan ada juga antara pertandingan yang kita masih lagi menunggu keputusan. Jadi cikgu harap anak-anak pelajar teruskan bersemangat, teruskan berjuang, bukan hanya untuk mendapatkan sijil atau pingat, dalam masa yang sama untuk menaikkan nama SMK Merbau di persada yang lebih tinggi, supaya suatu masa nanti apabila disebut nama SMK Merbau, bukan hanya di Sarawak, malah seluruh Malaysia akan kenal. Disinilah lahirnya pelbagai jenis bintang dalam bidang co-curriculum. Jadi cikgu harap tahun depan, kita tak tahu lagi apa yang berlaku pada tahun hadapan. Adakah kita masih lagi sistem online macam ini ataupun sudah boleh bersemuka. Tapi apapun yang berlaku pada tahun depan, sama ada pertandingan itu masih lagi melibatkan pertandingan berbentuk online atau pertandingan seperti biasa yang sudah bersemuka, cikgu harap ramai anak-anak pelajar dapat menonjolkan diri, melibatkan diri dalam pelbagai jenis pertandingan yang disediakan. Seperti yang cikgu beritahu tadi, penglibatan anda dalam aktiviti macam ini bukan untuk kami cikgu, sebenarnya untuk diri anda sendiri. Sebab selepas anda menamatkan zaman persekolahan nanti, pengalaman-pengalaman, sijil-sijil penyertaan co-curriculum anda itu akan anda usung ke mana-mana untuk masuk ke institut pengajian tinggi dan juga untuk memohon pelbagai jenis pekerjaan. Okey, jadi cikgu harap agar anak-anak semua terus bersemangat. Yang ada bakat, jangan sembunyikan bakat itu. Okey, kepada rakan-rakan guru, terima kasih atas kerjasama selama ini. Tanpa sokongan dan bantuan daripada rakan-rakan guru,
saya sebagai penolong kanan co-curriculum ini tidak akan dapat bergerak sendiri. Juga kepada anak-anak pelajar, terima kasih, dan cikgu rasa memang ada beberapa orang pelajar yang sangat-sangat aktif. Boleh dikatakan hampir semua pertandingan dia sertai. Okey, dan cikgu harap jumlah pelajar yang seperti ini yang bersemangat akan bertambah suatu masa nanti. Okey, sekian saja untuk perhimpunan Mayang kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera semua keluarga SMK Merbau. Apa khabar? Diharap semuanya berada dalam keadaan sihat. Bersua kita sekali lagi dalam perhimpunan di alam maya. So pada pagi ini saya akan berkongsi berkenaan dengan adab. Okay, sudah lama kita tidak bersemuka, namun besar harapannya semoga kita menjaga adab kita sesama kita, antara anak-anak dan juga ibu bapa, dan juga sesama pelajar. Okay, pada pagi ini, pada hari ini, saya ingin berkongsi berkenaan dengan adab memberi dan juga adab menerima teguran. Sebenarnya dalam secara tidak langsung kita menerima dan memberi teguran setiap hari, namun kadang-kadang kita terlepas pandang macam mana nak menerima teguran itu dan macam mana nak memberi teguran itu. So pada kali ini saya berkongsi berkenaan dengan adab memberi dan menerima teguran. Saya berkongsi terlebih dahulu apa yang kita perlu buat semasa memberi teguran. Okay, bukan kita sambarono aja bercakap, tapi ada beberapa perkara yang kita kena ambil. Yang pertamanya, kita kena memperbaiki niat sebelum memberi teguran. Kenapa kita menegur orang itu? Contohnya sahabat-sahabat kita sekiranya ada salah, ada silap, kenapa kita nak tegur? Adakah kita nak membetulkan kesalahan itu ataupun mencari kesalahan rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga kita? Seterusnya, dalam adab memberi juga, memberi teguran itu, kita kena memberi teguran bukan di hadapan halayak ramai. Okay, ini mungkin selalu berlaku. Okay? So, anak-anak di Merbau yang saya kasihi, pastikan sekiranya anda tak menegur kawan-kawan anda silap salah mereka, jangan tegur depan orang ramai. Okay? Kerana itu akan mengundang 1001 perkara yang tidak baik. Seterusnya, kita kena menyampaikan teguran itu secara lembut. Okay? Secara lembut dan juga dengan cara yang terbaik. Dalam arti kata lain, semasa kita nak menegur itu tak salah, tapi tegurlah dengan bahasa-bahasa yang baik, yang tidak mengguris perasaan tetapi menggalakkan orang yang menerima teguran itu memikirkan teguran itu adalah betul. Okay? Dan seterusnya, sebenarnya dalam kita menegur kesalahan, kesilapan atau kepincangan rakan-rakan lain itu sebenarnya kita pada masa yang sama menasihati diri sendiri terlebih dahulu sebelum menegur orang lain. Dalam arti kata lain, perbetulkan diri sebelum memperbetulkan orang lain. Jangan kita nak perbetulkan orang lain, tapi diri sendiri pun tak berapa nak betul. Okay? Ingat ya anak-anak yang dikasihi sekalian. Seterusnya, kita kena menyampaikan teguran itu bersandarkan ilmu, bukan mengikut nafsu. Ya, kadang-kadang kita geram dengan kawan-kawan kita yang salah, yang melanggar peraturan dan sebagainya. Tapi kena ingat yang kita tegur itu adalah manusia. So, pastikan anak-anak murid SMK Merbau yang saya sayangi, tegurlah dengan bersandarkan ilmu. Kenapa dan bagaimana? Okay? Kalau tidak, dia akan berlandaskan nafsu amarah. Ini sangat bahaya. Kita cuba elakkan perasaan amarah itu, kerana perasaan amarah itu akan mengganggu emosi kita, dan seterusnya kita tertekan. Orang yang ditegur itu lagi 2 kali tertekan. Akhirnya berlakulah perbalahan, kita tak nak menjadi. Manakala kita pula sebagai menerima teguran, orang yang menerima teguran, adakah kita nak dengar saja ataupun kita nak ambil cakna, ambil peduli apa yang orang tegur? Okay? Dalam kita menerima teguran ini, ada beberapa perkara atau adab yang kita kena ambil alih. Itu pertamanya, sekiranya kita menerima teguran itu, kita kena berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Sebab kita tak boleh nak jadi cermin diri kita sendiri. Kita bersyukur kerana ada rakan-rakan yang ambil cakna, yang ambil peduli tegur kita supaya kita tidak mengulangi kesilapan, kesalahan ataupun perkara-perkara yang tidak baik di halayak ramai. Okay? Dan seterusnya, kita kena bersyukur kerana Tuhan masih menjaga aib. Ya, setiap kita manusia ni, sayang semua, kita ada aib.
kita cuba untuk tutup aib kita, kita cuba untuk jaga aib kita. Dan apabila ada pihak yang menegur kesalahan, kekurangan dan kesilapan kita itu, sebenarnya Tuhan nak menutup aib kita. Aib itu adalah perkara yang tidak baik. Okay? So, terimalah dan bersyukurlah kerana Tuhan masih menjaga aib diri kita sendiri supaya tidak nampak di mata-mata manusia yang lain. Okay? Seterusnya, maniskanlah muka dan dengarlah dengan baik setiap teguran yang diterima. Jangan bersifat provokasi. Orang tegur, kita marah balik orang yang tegur itu. Padahal niat orang yang tegur itu baik, tapi kita kata, janganlah, engkau tak peduli apa. Okay, itu tidak bagus. Okay, sebaiknya kita layarkan senyuman, kita terima kasih dan bersyukur. Tunjukkan muka yang manis, menerima dalam arti kata lain, menerima dengan hati yang terbuka dan juga melapang dada. Dalam pada masa yang sama, semasa kita menerima teguran itu, kita kena bersangka baik. Okay? Bersangka baik macam mana? Bersangka baik sekiranya rakan yang menegur itu bukan dia nak memalukan kita, tetapi untuk melihat kita berubah menjadi yang lebih baik, yang lebih sempurna ataupun lebih cukup sifatnya. Okay? Dan juga pada masa yang sama kita kena muhasabah. Muhasabah diri ini maksudnya kita kena melihat balik ke dalam diri kita. Kenapa kita ditegur? Kenapa kita perlu ditegur? Dan kenapa kita perlu diperbetulkan? Okay? So, itulah adab memberi dan juga adab menerima teguran. Boleh tak? Selepas ni, kita sebagai warga SMK Merbau belajar dalam keluarga semasa PDPR ini, kita terima teguran itu dengan hati yang terbuka dan kita memberi teguran itu dengan berkhidmat. InsyaAllah, sekiranya dua-dua pihak memahami adab menerima dan juga menegur orang itu, memberi teguran itu, insyaAllah kita akan menjadi lebih harmoni dan kita tidak akan mengalami tekanan emosi yang sangat dalam. Okay? Luka itu boleh sembuh, namun mungkin barunya tetap dalam. Okay? Dan merenungkan dan menjadikan. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya berkongsi satu kata, iaitu jagalah mulut. Sebabnya kerana mulut badan binasa, kerana mulut orang terasa, kerana mulut akan pasti ada hati yang terbuka, kerana mulut manusia buang masa, kerana mulut kita tak akan bertegur siapa, kerana mulut manusia mendapat dosa, dan juga kerana mulutlah putusnya persaudaraan dan silaturahmi. Renung-renungkan, selamat beramal, selamat mengikuti sesi PDPR. Jumpa lagi pada perhimpunan yang akan datang. Salam sayang, terima kasih. Assalamualaikum.